iPhone. Ikut dengan apa? Connect dengan apa? Dah buka dah. Duduk. Sekejap ya. Hai semua. Kita masih menanti kita punya panel malam ni ya. Sebentar lagi, mana kita punya panel tak sampai lagi. Sekejap mana panel tu belum sampai Encik Ziad ni. Encik Ziad belum sampai. Lambat je. Mungkin Encik Ziad dalam perjalanan balik ke Kuantan balik ke Kota Baru. So, tunggu sikit lagi. Kan tak sampai lagi ni. Mana panel kita? Selamat datang semua. Selamat datang. Kita tunggu panel ya. Panel kita belum sampai di sini. Okey. Dah nampak dah. Encik Ziad kita dah nampak dah. Kita request teruslah. Okey. Boleh dengar tak semua? Alamak, Encik Ziad berbulat-bulat. Okey. Okey. Selamat datang semua. Sekejap kita tunggu Encik Ziad kita. Cepat masuk semua. Cepat masuk. Kepek sing Kedah. Cepat masuk semua. Mengalami masalah teknikal. Oh, cik.
Sabar Kita add semula. Okay. Selamat datang semua. Sekejap. Okay. Selamat datang semua. Pada Encik Ziyad ni. Sabar semua. Sekejap. Kita sambung. Kita start kita punya live malam ni. Encik Ziyad ni. Kita masih menanti panel kita. Tadi dah sampai dah nampak dah. Tiba-tiba hilang pula. Mungkin ada masalah teknikal. Oh. Suara 19. Kalau macam ni dengar tak? Dengar bising ke? Dah dengar bising ke? Kena makan. Allah, jenuh nak makan mic Okay. Cik dengar no? Okay. Start. Mana kita punya panel malam ni? Kita nak sembang je malam ni. Okay. Kita dah nampak panel kita malam ni. Okay. 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 Dengar? Cik Ziyad okay? Okay, dengar. Okay, Cik Ziyad. Okay. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan Dekat ke? Okay, sekejap macam tergedala kat Cik Ziyad pula. Okay, sekejap. Lama Cik Ziyad mengalami masalah. Sabar. Allah. Selamat datang semua. Selamat datang. Kita nak borak-borak santai. Lebih kurang lagi berapa jam? 3-4 jam untuk ke pukul 12.30 malam. Ke tarikh 31 Ogos 2010 bersamaan 63 tahun kemerdekaan Indonesia. Ya? Sambung balik. Okay, Cik Ziyad, okay? Okay. Belum ada lah. Okay lah ni. Okay, Lain okay. Masalah. Okay, biasa tu biasa. Yeah, Katanya okay dah saya. Okay, Boleh. Alright. Gelap sikit. Sekejap saya ke hadapan sikit. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang semua. Malam. Okay. Masa malam untuk tidur. Sebelum Okay. petang. Okay. Okay, so saya perkenalkan diri saya lah. Saya Alia, pelajar praktikal di LPPKN Kedah daripada Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, panel kita malam ni adalah Encik Ziyad bin Muhammad Ziyad bin Amran selaku pengurus pula dah. Maaf. Selaku pengarah urusan utama staff training and consultancy. Beliau merupakan graduan ijazah sarjana muda kaunseling daripada College University Bestari, Setiu Terengganu. Beliau merupakan berasal daripada Terengganu dan tinggal di Kelantan. Okay, kita teruslah kepada tajuk kita malam ni.
hari tu dah mengalami sedikit masalah teknikal berlaku. Terpaksa share tergendala lah. So kita malam ni kita nak sedikit diskusi tentang remaja dan merdeka. Kalau kita lagi tengoknya kalau kita tengok jam lagi lebih kurang dalam 3-4 jam untuk sampai ke 31 Ogos. Di mana 63 tahun kita dah mencapai kemerdekaan. Okey, kalau kita ikutkan nak merasai susah payah kemerdekaan tu memang tak rasanya tak sama dengan apa yang orang dulu tu rasa kan. So kalau kita tengok hari ni kita tak hadapi pun segala susah payah, jerit perit, berkorban harta benda, tak ada pun dari situ, dari segi situ. Kita tengok hari ni remaja kalau nak menjelang esok tu merdeka, okey masing-masing sibuk nak upload di Instagram masing-masing, di Facebook upload selamat hari merdeka. Sedangkan dari sudut dalamannya merdeka itu bila kita melakukan sesuatu dari sudut fizikal. Jadinya bila sekadar mengupload gambar di Facebook tu, adakah dari pendapat Jaziat lah kan, adakah ia akan meningkatkan semangat patriotisme dalam diri individu tersebut? Begitu. Oh, jadi itu soalan pertama untuk Itu. okey. Tak faham ada bunyi bising-bising sikit. Tak apa. Saya tahu Cik Alia duduk di kafe ke kat mana? Saya di KFC ni. Okey. Maksud yang telah Cik Alia beritahu kepada saya tadi, yang mana saya boleh Cik Alia ulang sedikit kembali, jadi ingatlah. Biasalah dia main penat sikit buat drive tadi di Terengganu. Tentang upload gambar di Instagram, adakah itu erti kemerdekaan? Ya. Itu masalah. Okey. Ya. Apa yang saya boleh katakan pada zaman kini kita perlu ingat kita adalah zaman teknologi. Jadi bagi saya itu merupakan satu sifat patriotisme yang telah ditunjukkan oleh remaja. Lebih baik dia upload mengenai kemerdekaan daripada dia upload benda yang tidak berfaedah. Tapi dalam faktor lain juga, kemerdekaan kepada remaja tersebut perlulah diingatkan, bukan sahaja upload tapi perlu menjiwai, barulah itu memberi kesan erti kemerdekaan sebenar. Seperti mana yang kita tahu, ramai remaja-remaja yang upload. Contohnya kita sendiri kadang-kadang kita upload juga. Kalau kita rasa ni Langgung bendera nak letak kat IG. Sebab apa? Sebab kita nak orang tahu kita ni berasal daripada Malaysia. Jadi itu bagi saya boleh dikatakan sebagai satu semangat patriotisme lah. Seperti itu. Okey, so sekiranya individu itu mengupload gambar yang menunjukkan kemerdekaan, menunjukkan bahawa dirinya itu dah ada sedikit semangat patriotisme dalam diri sendiri. Sebab semangat patriotisme ni dia tak akan kalau dia tak upload tu mungkin dia tidak memberi kesan lah. Kalau dia upload tu mungkin ada sedikit, walaupun sedikit saja kesan dia mesti ada sayangnya negara tersebut. Itulah boleh dikatakan. Okey, Cik Zed. Kalau macam ni pula, kalau kita faham maksud merdeka tu adalah maksudnya bebas daripada kurungan, bebas daripada segala anasir-anasir, bebas daripada segala apa yang membelenggu diri. Okey, kalau kita lihat hari ni Cik Zed, secara umumnya lah, remaja ni dia lebih suka kepada bila dia tengok macam contohnya macam influencer kan. Influencer upload dekat IG, dekat Facebook, gambar dengan kemewahan, ada kereta besar, ada bisnes yang maju. Lepas tu remaja yang kat luar ni berlumba-lumba ke arah nak mencapai apa yang influencer tu capai. Seolah-olah seperti mereka sedang dijajah dengan satu perspektif yang negatif yang menyebabkan tekanan dalam diri remaja tu. Faham maksud saya, Cik? Boleh ulang kembali sebab dia sekat-sekat sikit. Sekat-sekat. Okay. Dia macam ni. Kan kalau kita tengok influencer di Instagram, Okay. banyak
upload kemewahan diri yang kebanyakan influencer ni ada pendapatan sendiri. Jadi mereka mengupload gambar kereta mewah, bersama rumah besar dan segalanya lah. Jadi bila remaja yang di luar ni melihat keadaan influencer begitu, mereka berlumba-lumba untuk menjadi seperti apa yang influencer tu ada. Seolah-olah benda tu menjajah diri mereka. Sebab untuk mencapai seperti apa influencer tu, mereka merasakan satu tekanan dan beban. Sedangkan mereka tak mampu. Tapi mereka nak juga capai seperti itu. Ini macam mana keadaan tu Cik Ziad? Okey, maksudnya remaja sekarang dijajah dengan keadaan sekarang, begitu. Maksud Cik Alia, soalan tersebut menyatakan remaja sekarang mudah dijajah dengan panggil persekitaran tentang kemewahan ya? Ya, begitu. Dia macam ni, untuk para remaja, dia erti kemerdekaan ni kalau kita nak kita nak rasai kemerdekaan pada zaman dahulu mungkin susah. Kerana pada zaman kini kedamaian itu telah ada. Pada zaman datuk nenek moyang kita dulu mungkinlah mereka perlu berperang secara fizikal bersama dengan panggil rakyat-rakyat lain untuk mendapatkan kemerdekaan. Jadi bagi remaja zaman kini, kemerdekaan kepada mereka adalah tentang berlawannya dengan teknologi. Seperti mana kita tahu, para remaja sekarang ini mudah sangat terpengaruh dengan teknologi-teknologi yang sedang ada. Contohnya sebagai TikTok. Tapi kalau ikutkan aplikasi TikTok ini telah diwujudkan untuk ada benda yang berfaedahnya, tapi disebabkan oleh satu perkara yang telah dilakukan oleh segelintir masyarakat mengenai TikTok dengan membuat satu video yang tidak berfaedah lah. Tetapi itu menyebabkan para remaja terlalu mudah untuk ikuti. Jadi itulah bagi saya contohnya dalam soalan Cik Alia tadi tentang kemewahan. Jadi aspek kemewahan dengan aspek pengaruhnya media teknologi ini hampir sama. Jadi bagi saya remaja sekarang ini perlulah melalui fasa kemerdekaan melalui teknologi. Seperti mana kita tengok sekarang remaja, jika kita pergi ke tempat makan, berjumpa dengan kawan-kawan yang lain ataupun kita berada dalam study dalam grouping, kita mesti melihat remaja akan mengangkat handphonenya untuk bermain game. Itu merupakan teknologi. Bagaimana cara mereka untuk berlawan dengan teknologi itu? Itulah kemerdekaan pada masa kini. Jadi tentang kemewahan tersebut juga, para remaja perlu mengingatkan kepada diri mereka, mereka perlu berlawan, sentiasa berlawan dengan perlu mencari kemerdekaan pada zaman-zaman mereka lah. Kalau kita nak, macam saya beritahu lah, kalau kita nak rasa kemerdekaan pada zaman dijajah dulu mungkin susah secara fizikalnya. Tapi kita telah berada di dalam jajahan ataupun telah dijajah oleh zaman teknologi. Bagaimanakah kita perlu hadapi untuk mendapatkan kemerdekaan melalui teknologi tersebut. Itulah bagi remaja sekarang lah. Sebab faktor itu faktor zaman remaja ni zaman di mana perubahan dari segi emosi dan segala-galanya kan Cik Ziad. Jadi sebab itu pentingnya jati diri dalam diri itu untuk remaja tu mampu menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, menahan diri itu kemampuan, tidak berlumba-lumba ke arah ketidakkemampuan. Begitu ya Cik Ziad. Kalau dia nak kemewahan melalui cara yang baik, saya rasa itu tidak memberi kesan buruk kepada mereka. Tapi kebanyakannya mereka inginkan kekayaan, kemewahan melalui cara-cara yang tidak berfaedah. Ya. Betul-betul. Itu akan menyebabkan kemerdekaan untuk melawan dijajah oleh teknologi itu semakin pudar lah. Betul-betul. Okay, kalau kita tengok sekarang ni kita masih lagi kita dalam keadaan pasca COVID. Kita tak menang lagi. Memang satu ancaman pula wabak COVID ni memang mendatangkan banyak kesan lah dalam negara kita.
terhadap remaja, dari segi kewangan remaja, keluarga dan segala-galanya memang sangat-sangat memberi kesan. Okey, jadi macam mana kita untuk kita merdeka dalam norma baru ni, macam mana Encik Ziad? Pandangan Encik Ziad? Maksudnya macam mana? Kan kalau dulu selalunya macam malam merdeka ni dah semangat untuk sambut merdeka, untuk pergi ke dataran, untuk tengok bunga api dan sebagainya, dan bila pada hari esoknya adanya perarakan, adanya persembahan dan sebagainya. Jadi kalau ikutnya norma baharu ni tiada lagi keadaan yang sebegitu. Kemerdekaan hanyalah dari sudut individu itu sendiri. Jadi macam mana kita nak masih merasai keadaan kemerdekaan tu dalam norma yang baru, tanpa ada perarakan, tanpa ada persembahan, tanpa ada bunga api dan segala-galanya. Bagaimana Encik Ziad? Okey, kita perlu ingat dari kita perlu tahu tentang tema kemerdekaan pada tahun ini. Apakah tema kemerdekaan tahun ini? Malaysia Prihatin. Bukan jadi kerajaan pada masa kini telah berfikir tentang satu tema di mana tema itu berkaitan rapat dengan norma baharu, iaitu Malaysia Prihatin. Bagaimanakah cara untuk kita menyambut kemerdekaan melalui pada era COVID ini? Kerajaan telah memberitahu dalam televisyen dan dalam radio, kita perlu mendirikan bendera itu di setiap halaman rumah supaya kita akan mendapat rasa kembali semangat-semangat kemerdekaan. Seperti mana kita melihat pada tahun sebelum ni, tahun lepas, kita melihat kebanyakan masyarakat pada zaman kini tidak merasakan kemerdekaan. Menyambut kemerdekaan itu adalah satu perayaan untuk mereka. Contohnya pada tahun lepas, jika kita lihat kurangnya ada di kereta, secara fizik, secara kasarnya, di kenderaan-kenderaan yang sedia ada di Malaysia ini kurangnya ada bendera yang terlekat di kereta tersebut. Jadi pada tahun ini alhamdulillah saya daripada Kuantan nak balik ke Kelantan, saya melihat pada zaman kini sudah ramai masyarakat zaman kini meletakkan kembali bendera-bendera tersebut di kereta-kereta. Dan juga para remaja juga saya melihat dengan konvoinya, motosikalnya, dengan melihat menapalnya bendera-bendera dan menyatakan itulah konvoi kemerdekaan. Jadi bagi saya untuk menyambut kemerdekaan pada norma baru, pada kemerdekaan esoknya mungkin agak sukar untuk kita rasa secara fizikalnya, tapi kita boleh memberi semangat melalui cara-cara yang lebih baiklah. Contohnya kita menyampaikan, seperti contohnya kita mempost sesuatu dalam IG sebagai tanda kita prihatinnya tentang kemerdekaan tersebut. Itulah merupakan tema Malaysia Prihatin. Okey, ya, terima kasih Ustaz. Kalau kita tengok kan, remaja hari ini sangat mudah sangat mudah terikat ataupun terjebak ataupun terasa dengan perspektif yang negatif. Okey, sebagai contoh ya Encik Ziad. Okey, seorang remaja ni dia mengupload gambar di Facebook. Kemudian ada netizen yang komen dengan komen yang tidak merangsangkan, komen-komen yang negatif. Okey, disebabkan komen tersebut, remaja ni merasai sesuatu keadaan yang tertekan bagi dirinya. Jadi macam mana kita nak elak keadaan tersebut, Cik Ziad? Okey, dia macam ni. Saya pernah, sebab saya dalam bidang kaunseling, jadi saya pernah lalui tentang sikap-sikap netizen tersebut. Kerana ketika kita melihat sikap-sikap netizen ni, nama lagi netizen, apabila netizen pastinya kita pandang secara negatifnya. Mungkin kita tidak jika ada netizen positif itu mungkinlah ada, tapi tidak banyak sebanyaknya netizen. Okey. Jadi bagi saya kita semua perlulah bertindak sebagai satu tindakan yang proaktif daripada tindakan yang reaktif, iaitu satu tindakan proaktif ialah kita mengawal kembali persekitaran tersebut.
Contohnya, saya post, contoh yang saya bagi pada diri saya post tentang kemerdekaan pada hari esoknya. Saya memegang satu bendera Malaysia. Oh, saya tak tahu bendera. Saya pegang bendera negara Malaysia. Okey, saya pegang satu bendera Malaysia, saya post. Saya kata saya sayangi negaraku. Okey. Jadi, habis saya post, ada satu netizen yang komen kepada di IG saya menyatakan, oh ini mungkin hipokrisi, ini mungkin sebagainya lah, bla 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 dan sebagainya. Jadi bila kita mengambil satu netizen ini sebagai persekitaran untuk kita hadapi sebagai satu benda yang kita fokus, maka kita akan melihat benda itu saja. Namun jika kita bertindak sebagai satu tindakan yang proaktif, iaitu kita mengawal kembali keadaan yang netizen tersebut. Contohnya, di dalam komen kita mungkin ada komen netizen yang negatif dan ada juga komen-komen yang positif. Jadi, kita kawal kembali persekitaran tersebut dengan membalas komen-komen yang positif. Jadi, netizen yang negatif ini mungkin akan tergelamnya tersendiri. Contohnya, dia akan kena naik-naik jadi tak ada. Jadi tak ada orang, dia tak ada perasan pun tentang netizen-netizen tersebut. Itu bagi saya satu tindakan yang perlu kita lakukan kepada umur remaja lah. Kayaknya segala yang apa yang negatif tu kita abaikan. Kita besarkan apa yang positif. Ya, itulah. Itulah cara yang pertama untuk kita hadapi netizen-netizen yang negatif inilah. Ya betul Cik Zia, betul. Saya setuju. Okey, kalau macam sekejap Okey, kalau kita tengok isu apa ni? Perkauman. Sedikitlah sedap menyentuh isu perkauman yang mana segelintir bukan warga negara Malaysia tapi bukan yang berbangsa lain, isu menggantung bendera terbalik tu Cik Z. Kita nak sentuh sedikitlah. Okay, kalau ikut pendapat Cik Z kan, apa yang menyebabkan mereka bertindak sebegitu? Pendapat Cik Z lah. Okey, ini isu yang sangat sensitif lah kerana ini memang saya boleh katakan jika saya tersebut mungkin akan memberi kesan kepada kita lah. Okey. Jadi tentang isu ni saya tidak boleh komen selebihnya kerana saya tidak mengetahui secara jelasnya apa motif mereka melakukan hal tersebut. Tapi bagi diri saya, pendapat saya, jika mereka berada di sebuah negara dan mereka menterbalikkan bendera tersebut, mungkin akan beri satu perkara yang negatif, iaitu menyatakan mereka tidak menyukai bendera tersebut. Itu bagi saya lah. Jadi apabila kita tidak menyukai bendera tersebut, secara mudahnya bagi saya perlu angkat kaki keluar ke negara lain lah. Itu saya paling simple lah. Orang yang tak menghargai sebab kalau nak dikatakan Malaysia ni bukan sebuah negara yang tidak dikenali. Malaysia ni merupakan negara yang boleh kata gah juga di dunia ini. Jadi bagi saya kenapa perlu ada isu-isu tentang bendera terbalik? Kerana jika kita lihat bendera Malaysia ni secara jelasnya tidak akan berbeza. Tidak ada seperti contohnya bendera Indonesia, ada merah dan putih. Mungkin orang akan tukar. Tapi Malaysia tapi Malaysia ni dia tak ada, dia hanya biru bintang. Jadi tak mungkin benda ini akan dilakukan dengan tidak sengaja. Mungkin ada motif-motif tertentu lah. Jadi bagi saya itu jawapan yang saya boleh jawab. Kerana kalau jika saya jawab melebihi, mungkin akan beri kesan yang tidak baik lah. Ya, betul. Kalau kita tengok lah kan, yang maaf kan, yang terjebak dengan dia sebenarnya adalah golongan remaja sendiri.
bini remaja daripada kaum lain lah. So, kita tengok ni di sekolah kan, remaja kaum lain yang banyak ni menyebabkan benda tersebut berlaku. Ni je Zek. Okey, saya rasa itu je lah kot untuk malam ni. Kita ada sembang-sembang. Tentang remaja yang Cik Alia menyatakan tadi, mungkin cara untuk kita melihat secara yang positif, maka bagi saya kita semua hendaklah bersama-sama mendidik dan memberi satu didikan kepada setiap remaja tentang sayangilah negaraku, supaya pada suatu hari nanti remaja-remaja ini akan menjadi pemimpin negara pada masa akan datang, akan memberi satu impak yang positif kepada seluruh negara tersebut. Contohnya seperti mana kita lihat Imam Syafi'i sendiri menyatakan, ataupun Sayyidina Ali menyatakan, jika kita ingin melihat sebuah negara pada masa akan datang, kita perlu lihatlah para remaja. Jadi bagi saya pada sekarang inilah golongan-golongan dewasa, golongan-golongan masyarakat-masyarakat yang boleh dikatakan kategori dewasa ke atas lah. Saya nak kata tua mungkin tidak comel lah maksudnya. Jadi veteran lah. Golongan-golongan veteran ni mendidik para remaja untuk mengenali tentang kemerdekaan dan juga tentang Malaysia, supaya Malaysia akan menjadi sebuah negara yang kah dan terbaik di dunia, insya-Allah. Kerana kita sudah lihat sebuah negara yang baik untuk menerangi COVID, iaitu Malaysia. Negara lain masih ada lagi negara yang berperang dengan COVID. Negara kita alhamdulillah sudah panggil dalam fasa-fasa yang untuk menyingkirkan COVID tersebut. Jadi untuk bagi generasi terus, remaja lah akan menyambung generasi-generasi tersebut. Generasi negara. Okay. Remaja tu umpama kalau kita lihat dari sudut, minta maaf ni Cik Zia. Okay, kalau kita lihat dari sudut agamanya, solat tu tiang agama. Tapi dari sudut lainnya, remaja tu adalah tiang kepada negara. Baik buruk maju ke depan sebuah negara itu asalnya daripada keadaan remaja pada hari ini, Cik Ziad. Kalau buruk remaja tersebut, maknanya ke depan, masa depan negara kita kan akan tidak baik lah. Jadi sebab itu remaja tu, peranan remaja tu penting, sangat-sangat penting. Okay. Saya rasa setakat itulah. Cik Ziad ada nak sedikit patah dua kata terakhir? Okey. Mula sekali saya ingin menyahutlah kepada semua para remaja untuk sama-sama kita mengibarkan kembali bendera Malaysia pada hari esoknya, supaya kita boleh mematuhi ataupun mengikuti tema yang telah disediakan oleh kerajaan Malaysia, iaitu Malaysia Prihatin. Jadi sama-samalah kita mengibarkan kembali ke bendera dan kita upload ramai-ramai dan kita hashtag kepada Malaysia Prihatin, dan juga jangan lupa hashtag juga kepada Cafe Team Kedah dan juga pada staff stesen, supaya sama-sama memberi kesan lah tentang live pada malam ini kepada remaja-remaja yang sedang menonton live tersebut. Baru-baru lagi. Saya sebenarnya kurang jelas dengar kerana bunyi sebab saya terpaksa telinga. Minta maaf. Okey. Sebelum kita akhiri kita punya live ni, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih lah kepada Encik Ziad. Hari tu kita dah live tapi terpaksa tergendala disebabkan masalah-masalah teknikal yang tak dapat diatasi. Okay, hari ni bukan ada masalah teknikal, tapi alhamdulillah perancangan yang perancangan yang terbaik adalah perancangan daripada Allah lah. Walaupun saya banyak perjalanan pada hari ini, alhamdulillah saya juga boleh stay live pada pukul 9. Alhamdulillah. Okey, segala yang saya akhirilah segala yang baik daripada Allah SWT dan segala kekurangan itu daripada saya sendiri. Dan akhirul kalam, kita selamat Hari Merdeka yang ke-63 tahun Malaysia Merdeka. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.